Baik, Halim Rahmat, masalah di depan majlis. Tuan Speaker. Satu lagi tadi. Oh ya. Tuan Speaker, ini berkenaan dengan satu usul yang saya buat pada 9 hari bulan Oktober tempoh hari. Nombor 10 lah. Okey. Silakan. Saya telah hantar kepada Tuan Speaker dan pada hari yang sama saya menerima satu salinan surat daripada Tuan Speaker kepada Yang Amat Berhormat Ahli Parlimen Tambun dan minta penjelasan di atas usul saya 36.6 dan 36.12 untuk rujuk kepada Jawatankuasa Hak dan Kebebasan. Saya. Jadi penjelasan saya minta sama ada ianya telah memberi jawapan sebelum 13 hari bulan tempoh hari. Dah ada jawapan ataupun belum? Silakan cek balik. Saya akan cek. Baik, terima kasih. Silakan Sir. DR 31/2023 Rang Undang-Undang Pembekalan 2024 perbahasan atas masalah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang Ya, ketika ini sedang berlangsungnya perbahasan berkenaan dengan Belanjawan 2024 dan pada persidangan minggu lalu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyatakan pendirian berkenaan dengan menyokong Palestin dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga akan terus menyokong pendirian berkenaan dengan Palestin dan antara yang lain juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam membuka belanjawan turut memberi sumbangan khas kepada Palestin. Baik, bagi anda yang sedang menonton kami boleh juga menonton kami menerusi saluran berita RTM ataupun RTM Klik ataupun seperti yang tertera di kaca TV anda sekarang ini dan bagi menyaksikan persidangan khas sehingga selesai dan antara pernyataan-pernyataan bagi jawab lisan yang saya telah pun menjawab soalan tersebut. Kalau boleh saya kongsikan adalah berkenaan dengan jawapan daripada persoalan Berhormat Ahli Parlimen Sempurna minta Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah menyatakan secara terperinci lokasi dan peruntukan yang terlibat bagi projek penanaman padi di kawasan seluas 50,000 hektar di Sabah dan Sarawak. Yang Berhormat Menteri menyatakan bahawa telah pun mengadakan perundingan bersama Ketua Menteri Sabah dan Premier Sarawak bagi merealisasikan dua objektif tersebut dan mendapat respon yang positif. Dan antara yang lain juga menurut aturan urusan mesyuarat dan usul-usul Undang-Undang Pembekalan 2024 dibacakan kali kedua antara yang lain berkenaan dengan rang Undang-Undang Syarikat Pindaan 2023 yang akan dibacakan kali kedua dan yang terakhir adalah berkenaan dengan rang Undang-Undang Makanan Pindaan 2023 bacaan kali kedua. Dan anda juga sekali lagi boleh menyaksikan kami secara langsung di TV1 di saluran berita RTM dan juga di aplikasi RTM Klik ataupun print streaman secara langsung seperti yang terdapat di kaca TV anda. Dan nampaknya sampai di sini sahaja. Sekian daripada saya Raja Sufia Raja Arif. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. terhadap perjuangan suci rakyat Palestin dalam menuntut erti sebuah kebebasan dan juga nikmat kemerdekaan. Setelah sekian lama mereka dizalimi, dianiayai serta ditindas rejim haram apartheid Israel. Konflik terbaru ini seperti yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Tambun tadi
akar puncanya adalah Zionis. Siri pengeboman ke atas Gaza sejak 2 minggu lalu meragut hampir 3,000 nyawa. Manakala lebih 9,000 lagi cedera. Ini adalah perbuatan genosid ke atas rakyat Palestin yang wajib ke atas kita semua menentangnya dengan sekuat-kuat iman dan atas nilai kemanusiaan sejagat. Saya ucapkan tahniah dan syabas kepada kerajaan melalui Yang Berhormat Tambun tadi yang akan menentukan supaya Malaysia sebagai sebuah kerajaan yang akan sentiasa menyokong apa saja yang diperlukan oleh rakyat Palestin. Tahniah dan syabas sekali lagi kepada Yang Berhormat Tambun. Larut Palestin. Tuan Yang Dipertua, sementara Perdana Menteri berada di dalam Dewan, saya senada dengan Yang Berhormat Ketua Pembangkang. Kalau boleh, pihak kerajaan juga lihat beberapa perkara yang mungkin tidak sebesar yang dibayangkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, tetapi keputusan segera mungkin perlu diambil. Contohnya, kebetulan Yang Berhormat Menteri Pendidikan pun ada dalam Dewan. Penyertaan Malaysia dalam Frankfurt Book Fair. Ada dua masalah. Pertama, mereka membatalkan majlis anugerah kepada seorang novelis wanita Palestin, Adania Shibli. Dan yang kedua, pengarah Frankfurt Book Fair membuat kenyataan yang berbaur sokongan solidariti kepada Israel. Kalau belum ada keputusan, saya cadangkan tarik penyertaan boykot Frankfurt Book Fair. Terima kasih. Tuan Ketua, saya benarkan sahabat saya, Tuk Guru Yang Berhormat Marang. Ya. Assalamualaikum. Saya ingin memberi sedikit penyerahan peringatan. Di sana ada beberapa tindakan Israel yang mempermain-mainkan isu Asia Barat. Kononnya untuk penyelesaian damai, tetapi menangguhkan damai. Seperti two-state solution, penyelesaian dua negara, satu untuk Arab, Palestin dan untuk Israel. Yang kedua ialah berusaha supaya negara Arab dan Islam melakukan normalisasi dengan cerai Israel. Dalam keadaan Israel sendiri tak menerima semua perkara-perkara ini, two-state solution walaupun sudah disetujui, perundingan acak kadi dibuat, namun penjarahan orang Yahudi terus dilakukan ke Palestin. Dalam keadaan mereka merampas rumah orang Palestin, kebun, kedai dan sebagainya, merampak, dilindungi tentera Israel. Dalam masa yang sama juga memujuk negeri Islam supaya saja dengan Israel, sedang negara Barat membantu bertali arus hantar senjata. Amerika hantar kapal perang, kapal induk untuk berperang sama. Ini satu sikap berpura yang saya nak peringatkan kita jangan terjebak dengan permainan ini. Terima kasih, Tuan Ketua. Ini membuktikan bahawa kami di sebelah sini akan sentiasa menyokong apa yang diambil, pendekatan yang diambil oleh kerajaan untuk membantu rakyat Palestin dalam perjuangan ini. Yang Berhormat Ketua Pembangkang, sedikit saja, seminit. Muar di belakang. Silakan. Terima kasih. Yang Berhormat Ketua Pembangkang, apabila Rusia menyerang Ukraine, dengan adanya laporan bahawa Rusia menyekat pembekalan makanan, minuman dan elektrik, Ukraine sebagai sebuah negara, walaupun bukan negara, a member state of the ICC, Mahkamah Jenayah Dunia, telah pun merujuk Rusia kepada Mahkamah Jenayah Dunia. Dan selepas itu ada tindakan susulan di mana Presiden Putin
jikalau dia jelajah ke beberapa negara dengan izin member state ICC, boleh ditangkap dan diheret ke Mahkamah Jenayah Dunia. Cadangan saya di sini, jikalau perkara yang sama dapat dilakukan kepada Rusia, adakah kerajaan Malaysia bercadang apabila berjumpa dengan negara-negara OIC? Kerana negara-negara OIC ini juga dan negara-negara majoriti Islam banyak juga yang merupakan ahli Mahkamah Jenayah Dunia seperti Tunisia dan Jordan. Wajarkah kita mencadangkan supaya Mahkamah Jenayah Dunia mengenakan sekatan tindakan ke atas Presiden Benjamin Netanyahu dan juga Menteri Pertahanan Israel yang jelas mengatakan bahawa mereka akan menyebabkan kebuluran rakyat Palestin dengan sekatan ke atas elektrik, makanan dan minuman. Ini adalah jenayah dunia. Negara-negara Islam perlu bersatu untuk merujuk jenayah Israel ini supaya tindakan diambil melalui the rule of law. Terima kasih. Terima kasih Muar. Tuan Ketua masukkan semua yang dikatakan oleh tiga-tiga ahli Parlimen tadi untuk dipersoalkan dan juga cadangan-cadangan yang dikemukakan kepada kerajaan bahawa kami sentiasa menyokong atas pendekatan yang baik yang dibuat oleh kerajaan. Tuan Ketua, merujuk kepada firman Allah dalam surah Yusuf ayat 43 hingga 49, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita supaya menyediakan payung sebelum hujan. Dalam konteks sebuah negara, siapa jua yang dipertanggungjawabkan sebagai pemimpin wajib ke atasnya melakukan perancangan dan persiapan agar rakyat serta negara yang dipimpin mampu terus sejahtera dalam mendepani cabaran dari semasa ke semasa, baik dari dalam dan dari luar negara. Dalam soal memilih pemimpin, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman menerusi surah An-Nisa ayat 58 yang mafhumnya tanggungjawab untuk memikul sesuatu amanah itu mestilah diberikan kepada mereka yang benar-benar layak. Jatuh bangun sesebuah negara bangsa itu terletak pada pemimpinnya yang mempunyai sifat qawiyun amin, pemimpin yang bijaksana dan amanah. Inilah yang akan menjamin masa depan negara dan anak bangsa. Di Malaysia, alhamdulillah, rakyat hidup rukun damai tanpa sengketa. Janganlah sesekali ada pemimpin yang merosakkan perpaduan dan keharmonian di antara rakyat. Anak kecil riang tertawa, main bersama di tepi titi. Ikatan kasih bersulam jiwa, ibarat rambut bersimpul mati. Hari ini saya membahaskan Belanjawan 2024 dalam kerangka dan sudut pandang Perikatan Nasional yang membawa bersama denyut nadi serta suara keluh kesah majoriti rakyat. Sementara Perikatan Nasional sendiri mempunyai pengalaman mentadbir dengan rekod perkhidmatan sebagai kerajaan yang prihatin. Perikatan Nasional mengharapkan unjuran KDNK antara 4 hingga 5% yang disasarkan kerajaan dalam Belanjawan 2024 ini merupakan sesuatu yang boleh dicapai. Beberapa langkah yang dibentangkan adalah merupakan inisiatif yang baik. Sebagai pembangkang bertanggungjawab, Perikatan Nasional akan sentiasa menyokong mana-mana inisiatif yang baik demi masa depan rakyat dan negara. Walaupun begitu, kerajaan perlu sentiasa meningkatkan usaha dalam menstrukturkan semula ekonomi ke arah yang lebih progresif dengan penyertaan masyarakat secara menyeluruh di semua peringkat. Tuan Ketua, kita sedar umumnya belanjawan akan sentiasa meningkat dari setahun ke setahun. Belanjawan 2024 yang memperuntukkan sejumlah 393.8 bilion ringgit adalah belanjawan yang tertinggi setakat ini. Tahniah. Malangnya hanya 90 bilion ringgit sahaja yang diperuntukkan untuk perbelanjaan pembangunan.
Apabila dilihat dengan lebih teliti, peratus peruntukan pembangunan bagi belanjawan 2024 adalah sebanyak 23%, dan peratusan ini adalah hampir sama dengan peratus perbelanjaan pembangunan bagi belanjawan tahun 2023. Melalui belanjawan 2024 ini, kerajaan Madani dilihat lebih bersungguh mahu mengejar kadar defisit fiskal yang lebih rendah berbanding menyediakan satu belanjawan yang membantu rakyat dan merancakkan pertumbuhan ekonomi negara. Apa guna berbangga dengan penurunan kadar defisit fiskal, penurunan kadar inflasi dan penurunan kadar pengangguran, tetapi realiti sebenar yang dialami oleh rakyat di bawah sana adalah amat berbeza sekali. Strategi pengurusan defisit fiskal dalam belanjawan ini pastinya mempunyai hubung kait dengan pengurusan hutang serta liability yang ditanggung kerajaan. Ini pastinya yang mendorong kerajaan untuk mengurangkan peruntukan bagi pemberian subsidi dan perbelanjaan pembangunan. Persoalannya, apakah pendekatan ini merupakan sesuatu yang baik kepada sebuah negara kecil yang sedang membangun dan juga mahu keluar daripada perangkap negara berpendapatan menengah atau middle income trap? Apakah strategi ini boleh menjamin kesejahteraan rakyat dan kemakmuran ekonomi negara? Belanjawan 2024 seharusnya dirangka dengan mengambil kira strategi pengurusan hutang yang bertanggungjawab, bukannya hanya gairah mengejar angka makroekonomi defisit fiskal semata-mata. Adakah penting untuk mewujudkan perasaan? Adalah penting untuk mewujudkan perasaan feel good dalam kalangan rakyat bahawa mereka mempunyai wang yang cukup untuk dibelanjakan. Kerana ini boleh meningkatkan pasaran domestik dan merancakkan ekonomi negara. Jangan kita lupakan kisah sebuah keluarga yang terpaksa tinggal dalam kereta akibat kesempitan hidup. Adalah amat menyedihkan. Membayangkan bagaimana perasaan mereka apabila didendang secara berlebihan naratif bahawa subsidi yang sepatutnya mereka nikmati, bantuan terpaksa dicatur demi untuk menurunkan angka defisit fiskal negara. Pengurusan fiskal yang bijaksana mampu merancakkan pertumbuhan ekonomi negara, memastikan rakyat dapat menikmati limpahan kek ekonomi dengan lebih adil melalui pengurusan subsidi dan bantuan kerajaan yang lebih efisien. Tuan Ketua, Perikatan Nasional bimbang dengan intonasi dan naratif yang amat berhormat tambun dalam pembentangan belanjawan 2024 yang memberikan gambaran negatif kepada golongan kaya. Saya heran, sudah acap kali Yang Amat Berhormat Tambun melabelkan mereka sebagai golongan maha kaya yang seolah-olah melakukan banyak kesalahan. Apa salahnya kerajaan merangkul dan menggarap penyertaan semua pihak, termasuk golongan ahli perniagaan yang berjaya dalam menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara, terutamanya dalam usaha menarik pelaburan luar dan mencipta peluang pekerjaan kepada rakyat. Lalu realiti hari ini menyaksikan bahawa pembahagian kek ekonomi antara pekerja dan syarikat di Malaysia adalah pada tahap yang rendah, di mana pekerja hanya menikmati 32% kek ekonomi berbanding pihak syarikat yang menikmati 67% daripada kek ekonomi. okey, terima kasih Larut, terima kasih Tuan Direktur. Berkaitan dengan isu maha kaya, Yang Amat Menteri telah membentang bajet sebanyak 2 kali. Pertama pun sebut berkaitan dengan maha kaya, baru ni pun maha kaya juga.
Jadi seolah-olah masyarakat memahami bahawa mahal kaya di Malaysia ini adalah satu dosa. Jadi dalam masa yang sama, kerajaan memohon bantuan daripada golongan mahal kaya ini untuk membantu masyarakat. Apa pandangan Larut? Apakah berapa sisikah yang amat tambun ini? Dalam masa yang sama menghentam golongan mahal kaya dan masa yang sama juga memohon bantuan mendatangkan untuk bantuan daripada mahal kaya. Apa pandangan Larut? Terima kasih. Al-Ustaz sambung, Larut. Terima kasih Yang Berhormat Larut. Memetik tentang naratif mahal kaya, Yang Berhormat Perdana Menteri ada menyebut, memberi naratif yang agak negatif kepada mahal kaya. Sebelum ini juga Yang Berhormat Perdana Menteri ada menyebut nak menoktahkan kemiskinan. Setelah kita noktahkan kemiskinan, orang itu akan ada pendapatan dan akan jadi kaya. Jadi kemiskinan pun kita nak noktahkan, mahal kaya pun tak boleh. Jadi sebenarnya kita nak capai apa? Miskin tak boleh, kaya tak boleh. Jadi kita nak apa sebenarnya? Orang menjelaskan Wabi Larut. Terima kasih. Tambahan sikit. Setujukah Wabi Larut supaya Yang Berhormat Tambun menyenaraikan golongan maha kaya yang disebutkan supaya nanti kalau kita perintah kita boikot terus. Terima kasih. Tuan Ketua, di atas apa yang dibangkitkan oleh rakan-rakan saya tadi, saya kira maha kaya yang dimaksudkan adalah mereka yang mungkin melanggar perkara yang tidak perlu saya sebutkan di sini, tetapi mendapat hasil yang boleh menyebabkan perasaan tidak senang rakyat di seluruh negara. Itu saya mengharapkan yang sedemikian rupa. Siapa yang saya sebutkan tadi dalam realiti menyaksikan bahawa pembahagian kek ini, peratusan bahagian pempasan pekerja kepada KDNK sebagai contoh, atau CEGDP ini adalah amat membimbangkan jika dibandingkan dengan peratusan pembahagian ke ekonomi negara yang lebih. Jadi ini saya mahu kerajaan melihat ini semua. Kerana di Korea Selatan sebagai contoh, ke ekonomi ini atau CEGDP ini rasionya 48% pekerja, 42% syarikat. Afrika Selatan 47% pekerja, 46% syarikat. Justru kerajaan seharusnya memujuk para pemilik atau pengusaha perniagaan atau maha kaya untuk membahagikan kek ekonomi hasil perniagaan mereka dengan adil, bukannya mewujudkan perasaan tidak senang antara pekerja dan syarikat. Walau bagaimanapun, Perikatan Nasional tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang memperoleh kekayaan hasil daripada kegiatan ekonomi gelap seperti rasuah, judi, dadah dan mana-mana aktiviti yang tidak bermoral dan merugikan negara. Terima kasih Yang Berhormat Larut. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya nak tambah sikit, bajet ni macam bajet gambar Tamil. Berlakon hentam orang kaya, tapi kawan dengan orang kaya. Dalam masa yang sama, seolah-olah membela golongan orang susah yang ada dalam negara ini. Tapi dalam bajet ni, daripada cukai 6% naik 8%. 2% ini unjurannya berapa tak abang? Kita nak tahu berapa perolehannya. Kalau takat 1 bilion pada sebuah negara, supply chain dia menekan rakyat. Akhirnya rakyat yang terpaksa membayar semua kos daripada 2% kenaikan cukai ini. Jadi saya nampak macam gambar Tamil lah bajet ni. Macam mana pandangan Larut? Mohon pendang, kita tak payahlah begitu sekali anggapan kita, sebab saya yakin daripada ucapan Yang Amat Berhormat Tambun, saya nampak akhir-akhir itu memohon supaya kita dapat kerjasama
untuk menentukan negara ini dibangun dengan lebih baik dan adil. Ni sekejap Larut. Jadi Larut tadi ni tak habis tu sebab tu. tak apa. Sebenarnya ni macam ni. Tak apa. Duduk dulu lah. Ya, biar saya ulas sikit. Jadi nak ulas, okey. Saya lihat, kalau kita lihat zaman Nabi SAW, ada beberapa tokoh yang kita kategorikan maha kaya lah. Amr bin Auf sekali berniaga dengan 700 ekor unta. Bayangkan 700 kontena sekali pergi bisnes. Sayyidina Uthman bin Affan. Persoalannya ialah, kalau kita lihat dari segi data yang ada, golongan maha kaya atau golongan kaya ni, dia menyumbang kepada sumbangan besar kepada pembangunan negara. Persoalan kita ialah, berapa persen sumbangan golongan maha kaya atau T20 kepada ekonomi negara? Mungkin boleh. Terima kasih. Saya minta supaya kerajaan dapat menjawab berapa peratus daripada sumbangan T10 cukup untuk menunjukkan bahawa mereka dapat membantu dari segi pembangunan ekonomi negara. Tuan Yang Bertuan, sebagai sebuah negara perdagangan yang sedang membangun, Belanjawan 2024 seharusnya bersifat mesra pertumbuhan atau pro-growth, mesra perniagaan atau pro-business, dan mesra rakyat atau pro-people. Kerajaan harus terus melaksanakan perancangan yang teliti dan penambahbaikan bagi memudahkan para pelabur asing terutamanya untuk memperoleh akses kepada insentif dan kemudahan-kemudahan tertentu agar mereka dapat meningkatkan pelaburan mereka dari semasa ke semasa. Pendekatan seperti ini merupakan pendekatan ekonomi yang telah pun dan akan terus dibawa oleh Perikatan Nasional. Ianya penting bagi merancangkan pertumbuhan negara sekaligus mencipta lebih banyak peluang perniagaan dan peluang pekerjaan berpendapatan tinggi kepada rakyat. Alhamdulillah, pendekatan mesra pelabur dan perniagaan semasa Perikatan Nasional menjadi kerajaan telah terbukti membuahkan hasil yang lebih baik, di mana jumlah pelaburan asing atau foreign investment dalam tempoh separuh tahun 2022 berjumlah 90.6 bilion ringgit adalah jauh lebih tinggi daripada tempoh yang sama pada tahun 2023, iaitu sebanyak 63.3 bilion ringgit. Selain itu, jumlah modal pelaburan atau total capital investment yang diluluskan bagi tempoh separuh pertama tahun 2022, Januari hingga Jun, iaitu sebanyak 134.4 bilion ringgit juga mencatatkan penurunan berbanding 132.6 bilion yang direkodkan bagi tempoh yang sama pada tahun 2023. Mohon mencelah. Minta celah. Ya, Mohon Larut. Angka-angka ekonomi ini adalah amat membimbangkan apabila data Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia atau MIDA. Ini adalah angka-angka yang dipetik daripada MIDA sendiri yang menunjukkan ekonomi negara sedang berdepan dengan masalah penyusutan nilai pelaburan asing sebanyak 30.1%. Ya, Muhammad Taling Larut. Jaya. Ya, Muhammad Larut. Sekejap, Waf. Terima kasih, Muhammad Larut. Saya agak curiga dan juga ingin mengetahui sebenarnya daripada Yang Muhammad Tambun, beberapa pengumuman pelaburan yang diumumkan seperti Tesla, contohnya Julai 14, Tesla will bring tens of thousands of skilled jobs opportunities. Tapi bila kita lihat di New York baru-baru ini, Perdana Menteri Thailand yang baru, Tavisin, yang mengumumkan Tesla akan membuka kilang gigafactory-nya. Jadi di mana sebenarnya pelaburan yang akan menghasilkan puluhan ribu peluang pekerjaan berkualiti di bawah ekonomi madani. Dan saya tengok laporan daripada South China Morning Post. Ini penjelasan daripada Timbalan Menteri Pelaburan Indonesia, Septian Haryo Seto. Mereka tidak merisaukan tentang Tesla di Malaysia kerana
Bagi Indonesia, mereka kata ianya hanyalah untuk sales dan distribution, bukan manufacturing bateri. Seperti yang dijanjikan oleh Yang Berhormat Tambun. Jadi, Yang Berhormat Larut, apakah ini satu janji overhype daripada Kerajaan Madani tentang pelaburan yang berkualiti tinggi? Kaling Jaya sambung. Celah. Sebab itulah saya merasakan bahawa apa yang kita ingin lakukan adalah satu pendekatan yang agak berbeza bila kita sebut tentang foreign investment yang ingin dibawa masuk itu. Jangan kita cerita sesuatu yang sedap didengar, tapi akhirnya tidak menguntungkan kita sama sekali. Okey, terima kasih. Tadi disebut bahawa di pihak Perikatan Nasional tidak akan sama sekali bersetujui dengan kegiatan yang tidak bermoral untuk membangunkan ekonomi. Soalan saya adalah, adakah cara pembangunan ekonomi Perikatan Nasional dibuat melalui dengan penambahan cabutan khas perjudian yang berlangsung, yang dinaikkan daripada 8 kali kepada 22 kali semasa pemerintahan Perikatan Nasional? Terima kasih Petaling Jaya. Mungkin sebab itu menyebabkan Yang Berhormat Senator Zafrul diambil dan ditukarkan ke Kementerian MITI. Collective responsibility, Yang Berhormat Larut. Kabinet ada collective responsibility. Tuan Ketua, terima kasih. Sudah lama negara ini minta laluan Larut. Dan perangkap negara berpendapatan menengah, iaitu middle income trap. Malaysia memerlukan enjin pertumbuhan ekonomi yang baru serta perubahan dalam kerangka dan hala tuju ekonomi untuk membolehkan potensi sebenar ekonomi dioptimumkan. Adalah menjadi harapan Perikatan Nasional untuk melihat ekonomi negara ini membangun sehingga diiktiraf sebagai paksi ekonomi dalam rantau ini sebelum tahun 2030. Sehubungan itu, Perikatan Nasional menyeru kerajaan. Kita seru kerajaan untuk memberikan perhatian khusus kepada sektor-sektor ekonomi yang berpotensi untuk dijadikan enjin baru pertumbuhan negara. Ini termasuklah ekonomi masa hadapan, ekonomi digital, pendidikan, pelancongan, pertanian moden dan industri bernilai tinggi. Ya. Terima kasih Yang Berhormat Larut. Yang Berhormat Larut tadi sebut figures pelaburan yang disebutkan oleh Yang Berhormat Tambun banyak sekali. Pengalaman saya dalam pelaburan dan industri ini, kadang-kadang syarikat-syarikat yang nak melabur dia akan flash. Dia kata nak melabur 20 bilion, 10 bilion. Tapi akhirnya sebenarnya figure itu tak semestinya figure yang sebenar. Jadi yang penting ialah Wabi Larut ialah kita perlu lihat kepada figures yang terakhir yang diumumkan oleh MIDA setiap 3 bulan, quarterly sehingga 1 tahun. Barulah kita tahu apakah sebenar jumlah pelaburan yang diterima Larut. Itu amat penting sebab kalau kita dengar dari segi apa yang Berhormat Tambun sebut, kita memang syok, figurnya amat tinggi. Lagi satu Yang Berhormat Larut, sementara saya masih lagi di sini. Berhormat Larut cerita tentang nak meningkatkan ekonomi negara, GDP dan sebagainya. Saya kurang faham kenapa kerajaan hanya menumpukan terhadap industri pembuatan semata. Sebenarnya kalau kita nak menjadi sebuah negara yang maju, sumbangan daripada sektor perkhidmatan mestilah tinggi, ya, lebih daripada 60%. Semua negara maju dalam dunia, sektor perkhidmatan mesti tinggi, 60%, 70%, manakala perbuatan 30-35%. Tapi tak disebut dalam bajet ini dan juga
dalam rancangan Malaysia yang ke-12 yang dikaji semula tentang sektor perkhidmatan. Boleh Larut berikan respon kepada ini? Akan kita sebut nanti dalam hujah-hujah yang akan dibangkitkan oleh semua ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional. Tuan Ketua, saya ingin sambung. Kerajaan harus berpandangan jauh dengan memberikan tumpuan khas kepada ekonomi karbon sebagai contoh yang merupakan komoditi baru dalam rantaian ekonomi global. Industri ekonomi masa hadapan berkaitan karbon ini mempunyai potensi luar biasa dengan keupayaan untuk mewujudkan hampir 50,000 peluang pekerjaan baru dalam bidang berkaitan. Justru itu Perikatan Nasional menyeru agar kerajaan memberikan tumpuan khusus Pelan Tindakan Mobiliti Rendah Karbon atau LCMB 2021-2030 yang dirangka oleh Kerajaan Perikatan Nasional sebelum ini. Agar Malaysia boleh muncul sebagai peneraju industri karbon dan tidak hanya menjadi sekadar pengguna semata-mata. Komitmen serius kerajaan dalam melaksanakan pelan tindakan ini mampu mengurangkan penggunaan tenaga sebanyak 51,000 kilotan minyak setara bersamaan dengan potensi pengurangan pelepasan karbon sebanyak 165 juta tan menjelang 2030. Industri ini menawarkan peluang yang cukup besar untuk direbut, terutamanya dalam aspek carbon credit yang sememangnya dikenal pasti sebagai salah satu enjin pertumbuhan baru ekonomi negara pada masa hadapan. Selain itu, Malaysia juga dilimpahi dengan kekayaan sumber asli baru seperti sumber nadir bumi bukan radioaktif NRREE yang bernilai melebihi 800 bilion ringgit. REE merupakan komponen terpenting dalam penghasilan semikonduktor berteknologi tinggi yang bahagian penting dalam menghasilkan penghasil supercharger, super battery dan super magnet. Terima kasih Larut, terima kasih Tuan Di-Pertua. Saya tertarik bila disebut berkenaan dengan REE ini. Pendapatan negara pada tahun lepas 303 bilion. Poin 2. Unjuran pada tahun ini 307.6 bilion. Maknanya ada disparity di situ. Appreciate dia lebih kurang 4.4 bilion. Dan 4.4 bilion ini juga termasuk 2% yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Tambun dalam kenaikan untuk cukai AST baru-baru ini. Jadi apalah masalah? Adakah Larut bersetuju rakyat yang menanggung sekarang ni? 2% ni rakyat yang menanggung berdasarkan supply chain yang berlaku. Adakah Larut bersetuju apabila saya katakan REE ini khususnya di Kedah, kerajaan sepatutnya mengambil pendekatan untuk mendapat penghasilan revenue negara yang baru, tidak perlu kepada kenaikan cukai bagi menekan rakyat apabila REE ini menjadi permintaan dunia yang utama, satu tenaga baru yang utama dunia. Oleh sebab itu, bahkan hasil tersebut menjadi jalan keluar daripada mengenakan cukai kepada rakyat. Bukankah kita ketepikan dulu masalah politik, kita tumpu kepada pembangunan negara dengan kita ada kata kelola yang baik ataupun urus takbir yang baik antara kerajaan pusat dengan kerajaan negeri untuk kita exploit dengan izin REE yang menjadi permintaan dunia ini. Macam mana pandangan Larut? Ya, Kota Baru. Tuan Ketua, saya minta supaya apa yang dikatakan oleh pendang itu tentang NRREE ini, terutamanya di Kedah itu, dimasukkan sebagai teks ucapan saya. Kota Baru. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Di-Pertua. Terima kasih Larut. Saya berminat apa yang disebut oleh Yang Berhormat Larut tadi mengenai sumber-sumber baru untuk ekonomi negara.
salah satu daripada penekanan oleh Kerajaan Perikatan Nasional dulu di bawah Yang Berhormat Paguh dan juga Yang Berhormat Bra dulu, itu mengenai tenaga boleh baru ataupun renewable energy. Pada zaman itu kita membuat polisi tidak membenarkan RE ini, bukan RE dieksport ke negara, ke luar negara, kerana RE yang kita punya ini boleh menjadi tarikan kepada pelaburan asing, terutamanya syarikat-syarikat yang disebut RE100, Renewable Energy 100. Dia menggunakan 100% renewable energy. Tapi kerajaan yang ada sekarang ini telah mengubah dasar ini, di mana dibenarkan RE ini dieksport, menyebabkan pelabur-pelabur yang telah mengesahkan pelaburan mereka di dalam negara ini telah menarik balik pelaburannya. Apa pandangan Ladut? Tuan Ketua, saya bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Kota Baru, bahawa kadang-kadang strategi untuk kita meningkatkan pelaburan dalam negara ini, kita kena lihat dari segi keseluruhannya. Jangan kita guna short term gain semata-mata dengan hanya menjual renewable energy ini dan akhirnya menyebabkan kurang pelabur untuk membuka dan membesarkan industri mereka dalam negara. Sepatutnya kerajaan melihat strategi yang mana yang boleh menguntungkan dan memberi peluang pekerjaan kepada rakyat, seperti apa yang telah pun dilakukan oleh Perikatan Nasional sebelum ini. Jadi saya bersetuju dengan pandangan Ketua Baru untuk kerajaan melihat semula akan perkara ini. Pada masa yang sama, Larut sikit saya nak kait. Okay. Pada masa yang sama, Malaysia harus bersedia untuk melonjakkan sektor pembuatan elektrik dan elektronik negara ke tahap yang lebih canggih, berteknologi dan bernilai tinggi bagi memenuhi permintaan global yang lebih rumit dan kompleks. Apa dibangkitkan oleh Kota Baru dan apa diucap oleh Larut ialah kita negara mempunyai polisi untuk sampai net zero 2050. Tindakan pihak kerajaan menjual RE ke negara luar, dia akan mengganggu target kita, pencapaian kita pun, fokus kita untuk mencapai net zero 2050. Dan saya bimbang bahawa tindakan tersebut bukan sahaja merugikan sasaran tersebut, bahkan peluang-peluang pekerjaan yang akan diambil. Contohnya ada negara jiran kita, Singapura, sanggup ambil RE daripada Laos. Ya, dia sanggup. Kenapa? Kerana polisi pada waktu itu kita tak jual, melainkan kita akan jual tenaga biasa. Ya, dan ini saya fikir dia akan menjejaskan capaian negara dan dia akan impak pada semua sistem yang kita bangunkan. Minta pandangan. Terima kasih Tuan Ketua. Saya mengharapkan supaya kerajaan sekali lagi menilai semula, kerana kalau dibeli daripada jauh, contohnya Laos, segala infrastruktur, kos, itu diambil kira oleh Singapura, kerana mereka tidak boleh dapat daripada Malaysia pada awalnya. Maka sebab itu kita mempunyai strategi long term untuk menentukan negara Malaysia adalah sebuah negara yang bukan hanya dapat mengeluarkan renewable energy, tetapi menarik minat pelabur-pelabur yang besar-besar untuk datang ke Malaysia dan melabur, membuka kilang-kilang yang boleh mendapat harga yang lebih premium apabila penggunaan energi itu diwawarkan kepada dunia. Mohon penjelasan, Larut. Ekonomi digital menyediakan peluang yang besar untuk menjadikan Malaysia sebuah negara berpendapatan tinggi, dan dunia kini semakin dipengaruhi digital, baik dari aspek interaksi masyarakat, operasi perniagaan, sehinggalah kepada kaedah penyampaian perkhidmatan oleh kerajaan. Mengambil kira rantau Asia Tenggara yang memiliki pasaran internet keempat terbesar di dunia dan pasaran e-dagang yang sedang berkembang begitu cepat sebagai komoditi masa hadapan, negara mesti menguasai pendigitalan dan meraih peluang untuk kekal relevan serta berdaya saing. Justru Malaysia harus mempunyai dasar yang jelas dalam memberikan kesedaran, mengadaptasi, seterusnya menguasai ekonomi masa depan dan bukan hanya menjadi pengguna.
kegagalan mengadaptasi ekonomi masa hadapan akan menyebabkan antaranya data raya negara akan dikuasai masyarakat global menerusi platform digital merentas sempadan. Yang Amat Ketua Pembangkang. Ya, ekonomi digital merupakan ekonomi baru yang perlu diterkai oleh kerajaan. Semua kerajaan berlumba-lumba untuk menguasai ekonomi digital dan tentu sekali ini perlu dilakukan oleh kerajaan. Dewan ini merupakan dewan yang boleh mempertunjukkan, memperlihatkan keterhadapan kita dari segi penguasaan peranti, penguasaan teknologi moden. Tetapi kita kecewa pagi ini bila dibuat ruling oleh yang dipertua peranti dan live telecasting daripada Dewan kini tidak boleh dilakukan. Adakah Yang Mohd Ketua Pembangkang melihat ini sebagai satu tindakan regresif yang tidak mencerminkan kehendak dan cabaran pengadaptasian teknologi bukan saja sebagai ekonomi tetapi Dewan Mulia, Ahli Parlimen dan semua lapisan masyarakat terhadap teknologi baru ini. Adakah Yang Mohd melihat ini satu tindakan regresif yang dibuat oleh Parlimen? Tuan Ketua, saya tiba-tiba dimaklumkan oleh beberapa ahli parlimen seperti apa yang dibangkitkan oleh beluran sehingga menyebabkan kadang-kadang kita timbul perasaan tak mungkin salah sangka, mungkin sangkaan yang saya nak sebutkan ini tak betul. Tapi mungkin kerana pembahasan yang kita akan bawa ini kalau dibenarkan untuk kita buat secara online, live di seluruh negara akan membuktikan bahawa pembangkang melalui Perikatan Nasional adalah sesuatu pembahasan yang hebat dan boleh membantu kepentingan rakyat. Jadi kalau tak betul, mengapa salah kita benarkan? Sebab contohnya baru-baru ini kita buat live dan meningkat dalam waktu untuk saya bentangkan itu saja telah menunjukkan bahawa followers seluruh negara meningkat begitu ketara sekali. Jadi hari ini kita ucapkan takziah kepada semua ahli-ahli parlimen termasuklah rakan-rakan di sebelah sana terutamanya Arau yang menjadi raja TikTok Malaysia pada hari ini. Tuan Ketua, sewaktu mempersiapkan rangka tindakan ekonomi digital Malaysia, pendekatan keseluruhan ekosistem negara adalah dipacu melalui kerjasama antara rakyat, pemain perniagaan dan juga kerajaan. Ia bagi membolehkan digital ekonomi antaranya menyediakan kira-kira 500,000 peluang pekerjaan baru. 30% peningkatan produktiviti dalam semua sektor menjelang 2030, menyumbang 22.6% kepada KDNK serta 100% penjawat awam celik digital. Di bawah blueprint ini, rakyat akan menikmati penambahbaikan literasi digital, pertambahan peluang pekerjaan berpendapatan tinggi, peningkatan kesejahteraan sosial dan kelestarian alam sekitar. Sektor perniagaan termasuk PKMS yang menjadi tulang belakang kepada ekonomi Malaysia pula akan menikmati peluang yang lebih besar untuk membangun dan berkembang di peringkat domestik, serantau dan juga global melalui pulangan daripada pengdigitalan ini. Keupayaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS beradaptasi dalam ekosistem ekonomi digital mesti dibangunkan bagi memastikan mereka mengambil bahagian secara kompetitif dalam persaingan global dalam pengeluaran produk, perkhidmatan dan latihan kemahiran digital. Tuan Ketua,
Pendidikan adalah salah satu aspek terpenting dalam negara. Saya yakin mana-mana kerajaan pun akan melihat keperluan pembangunan pendidikan sebagai keutamaan demi kesinambungan dan jaminan masa depan. Dasar pendidikan yang baik akan menghasilkan modal insan berkualiti dengan nilai kebolehpasaran yang tinggi, sekaligus meraih pengiktirafan terhadap kualiti pendidikan negara. Selain melahirkan modal insan berkualiti tinggi, kerajaan wajar memulakan kajian untuk mentransformasikan sektor pendidikan tinggi sebagai salah satu enjin pertumbuhan utama ekonomi negara. Apatah lagi Malaysia mempunyai banyak institusi pengajian tinggi maupun IPT hasil kolaborasi dengan universiti terkemuka dunia yang lain. Adalah sesuatu yang amat-amat merugikan jika kelebihan ini gagal dimanfaatkan sepenuhnya. Kita harus belajar daripada pengalaman negara United Kingdom, Australia dan banyak lagi yang berjaya memertabatkan pendidikan tinggi mereka yang bertaraf dunia dan seterusnya menjadikan sektor pendidikan tinggi tersebut sebagai salah satu enjin pertumbuhan ekonomi yang penting dalam negara masing-masing. Di Australia, bagi tahun 2022, sektor pendidikan menjana 86.3 bilion ringgit kepada pendapatan negara mereka. Dengan pelajar asing sahaja menyumbang 75.8 bilion ringgit daripada nilai tersebut. Manakala di United Kingdom, segmen pengajian tinggi menyumbang 665.6 bilion ringgit kepada ekonomi negara tersebut. Jika model sama dapat dijadikan pedoman dan beberapa pendekatan dasar yang lebih mesra graduan asing, Malaysia juga berpotensi cerah untuk menjadi hub pendidikan serantau sekiranya berjaya memastikan graduan luar ini dapat berbelanja dalam negara, seterusnya menyumbang kepada kitaran ekonomi. Larut. Silakan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Ada dua perkara. Yang pertama, kita memang sangat mudah meningkatkan kemesraan kita terhadap pelajar asing kerana kita ada kekuatan tersendiri. Contohnya, penguasaan bahasa Inggeris yang relatif baik berbanding negara-negara serantau dan juga kos hidup yang relatif rendah. Cuma, Yang Berhormat Larut, kita juga harus mengatasi isu-isu seperti isu-isu immigration. Setengah pelajar, contohnya dari negara-negara Arab, kalau dia datang ke sini tak kiralah untuk ijazah pertama atau ijazah lanjutan, dia nak bawa ahli keluarga. Itu tradisi mereka, tapi kita ada masanya tidak benarkan. Yang kedua, keterbukaan ini bukan hanya seperti yang disebutkan oleh Yang Berhormat Larut, tetapi juga ada kesan jangka panjang, kesan jangka sederhana yang menguntungkan. Satu, interaksi antara pelajar yang ramai dari pelbagai negara ini boleh menjana pertukaran idea yang membawa kepada inovasi. Contoh lama ialah yang berlaku di Silicon Valley. Kita boleh ada contoh-contoh yang baru. Dan yang keduanya, mereka akan jadi duta-duta kecil Malaysia apabila mereka pulang ke negara mereka dan memegang jawatan-jawatan penting dan berniaga, menjadi peniaga di negara mereka. Benar apa yang dikatakan oleh Indra Mahkota, kerana ramai juga pemimpin-pemimpin di negara-negara seperti Turki, Indonesia, di negara-negara Afrika, banyak pemimpin-pemimpin besar mereka ni pernah belajar di Malaysia dan akhirnya menjadi pemimpin di negara tersebut, dan mereka melihat Malaysia sebagai rakan, bukan hanya rakan, tapi dapat menentukan kerjasama
bilateral relation dengan izin antara kedua-dua negara ini dimajukan dan dipertingkatkan kerana kepercayaan mereka terhadap negara kita yang di mana ilmu itu mereka perolehi daripada Malaysia sendiri. Silakan. Yang Berhormat Larut, saya nampak apa yang dicadangkan tadi oleh Indra Mahkota merupakan satu pencetus kepada pendidikan tinggi sebagai dasar luar kita. Higher education as a foreign policy dengan izin. Kerana kalau kita lihat pada tahun 90-an, Tun Dr. Mahathir, Perdana Menteri ketika itu, banyak melakukan seperti Langkawi Dialog yang menjemput pemimpin-pemimpin dunia ketiga datang ke Malaysia untuk belajar tentang negara kita. Saya ingat saya pergi ke Kazan baru-baru ini, e-government mereka diperolehi daripada kita. Tapi mereka yang berjaya lakukannya kerana banyak alumni-alumni IIUM yang mendapat manfaat daripada sistem kita ini. Jadi, Yang Berhormat Larut, saya yakin pengalaman Yang Berhormat Larut sebagai Timbalan Menteri Luar dahulu mampu merangka perkara yang baru di bawah pentadbiran kita, insya-Allah. Terima kasih kepada Datuk Yang Dipertua. Yang Berhormat Larut, saya melihat banyak kajian-kajian yang dibuat di universiti, terutamanya daripada IPTA kita, yang mendapat pembiayaan daripada kadang-kadang daripada MOSTI, daripada Grand IRPA, daripada GLC untuk membuat kajian-kajian yang memang amat menarik. Tetapi malangnya outcome yang dihasilkan oleh pengkaji-pengkaji kita di universiti, perkara itu tidak dikomersialkan. Ia hanyalah untuk kenaikan pangkat daripada Profesor Madya kepada Profesor, ataupun daripada Profesor Grade C kepada Grade B dan sebagainya. Kita minta supaya apa yang dihasilkan oleh pengkaji-pengkaji ataupun daripada pensyarah-pensyarah kita universiti ini dijadikan sebagai satu bahan komoditi ataupun bahan yang boleh kita niagakan dan juga boleh menjadikan sebagai kelestarian kepada universiti untuk kita jualkan produk ini dan penghasilannya akan dapat pendapatan kepada universiti. Pandangan Larut. Terima kasih. Terima kasih kepada kedua-dua berhormat ini. Saya ingin Tuan Ketua masukkan ucapan mereka ni sebagai ucapan saya juga. Silakan. Terima kasih Larut, terima kasih Speaker. Setujukah Larut kerana Malaysia adalah di antara negara Commonwealth dan juga Malaysia juga adalah di antara negara yang dipandang tinggi dalam OIC. Jadi kita punya market atau kumpulan sasar kita banyak sebenarnya ada di sana. Jadi kalau negara kita ini mempromosi dan menaik tarafkan pendidikan tinggi kita, jadi setuju tak Larut dengan kita ada REE, sumber-sumber yang begitu kaya di dalam negara kita, ini adalah potensi untuk menjadi hub pendidikan global yang begitu cerah masa depan. Terima kasih. Memang saya setuju sama sekali Yang Berhormat Kapa. Idea yang baik seperti ini juga saya minta supaya kerajaan melihat semula akan apa yang kita sampaikan ini, bahawa education atau pendidikan menjadi salah satu punca atau sumber ekonomi yang boleh kita pertingkatkan. Tuan Ketua, saya ingin melihat kepada pelancongan, sektor pelancongan. Kepelbagaian dan keharmonian negara ini ditambah dengan kecantikan alam semula jadinya, menjadikan Malaysia sebenarnya destinasi pelancongan yang amat menarik dan mesti dilawati. Mesti dilawati. Ya. Apabila tahun Tuan Ketua senyum kenapa? Apabila tahun melawat Malaysia ditetapkan pada tahun 2026, kerajaan tidak boleh semata-mata menunggu sehingga tahun 2026 untuk melonjak industri pelancongan. Sebaliknya, kerajaan perlu mengambil peluang daripada tren pemulihan ekonomi sektor pelancongan di seluruh dunia dan juga kejatuhan nilai ringgit untuk melonjakkan industri pelancongan ke tahap yang jauh lebih tinggi.
Oleh itu, Perikatan Nasional mencadangkan agar perbelanjaan berkaitan dengan tahun melawat Malaysia ini dipercepatkan bagi meningkatkan promosi, memperkasa infrastruktur dan prasarana yang sekarang ini mungkin agak daif. Cik Tanah. Okey, Cik Tanah. Terima kasih Yang Berhormat Larut Ketua Pembangkang. Tahun melawat Malaysia sebagaimana melawat Malaysia sebagaimana yang telah pun disebut oleh Larut sebentar tadi ada pada tahun 2026. Memang masa tak sempat. Kita ada lebih kurang masa 2 tahun, 2 bulan dan 15 hari lagi untuk kita sampai ke 2026. Dan Malaysia, tagline kita, Malaysia Truly Asia ini sangat mahal. Negara-negara lain sebenarnya mencemburui dengan tagline Malaysia Truly Asia ini. Dan kerana ianya dengan pamerkan budaya dan juga warisan Malaysia yang penuh kesopanan dan kelembutan. Kalau Menteri-Menteri Pelancongan dulu dia sambut dengan caranya sendiri, tapi saya nak bertanya, adakah Menteri yang jaga motek hari ini juga ada cuba memperkenalkan Malaysia dengan cara sendiri, iaitu dengan cara mabuk dan menari di halayak ramai? Adakah ini cara kerajaan madani yang nak dipertunjukkan kepada orang luar? Saya nak tanya, adakah ini ada cara yang tepat? Bukannya sekali tapi banyak kali. Terima kasih. Larut. Tuan Ketua, Larut. Saya tak tahulah apa yang sebenarnya maksud Masjid Tanah tentang kong kali kong yang dikatakan tadi. Sebut kong kali kong. Oh, tak sebut? Saya tak sebut. Oh. Orang lain yang sebut, ya? Oh, orang lain sebut. Ini Saya apa tak ni? sebut. Mohon Larut tarik balik. Okey. Saya oleh kerana itu saya tarik balik Tuan Ketua. Ketua Pembangkang, ya. Negara baru dibuka, dunia baru dibuka selepas COVID, Yang Berhormat Ketua Pembangkang. Dan setiap negara berlumba-lumba untuk mempromosikan negara melalui sektor pelancongan to revive back the economy. Tapi kita mengambil keputusan untuk delay tahun Malaysia ke another 2.5 years. Jadi merupakan satu keputusan yang tidak mencerminkan kehendak negara. Tetapi kita melihat sekian lama industri pelancongan ini dikira daripada bilangan pelancong yang datang dan bukan dari segi berapa banyak investment, berapa banyak ruang ekonomi, pertukaran ekonomi, pembangunan ekonomi yang dibawa sekali. Pelaporan pun bilangan. Apatah lagi menteri yang ada sekarang ini menumpukan kepada satu negara yang dilayannya dengan baik pelancong daripada satu negara in particular. Dan bila pelancong-pelancong dari negara Islam yang tak sempat datang kerana kurangnya promosi, diblame katakannya negeri-negeri yang dipimpin oleh pembangkang Perikatan Nasional ini sebagai the hindrance, yang penghalang kerana dasar kerja negeri. Yang ini perlu dibetulkan. Kalau nak membuat pelancongan, mempromosi pelancongan, dia harus dilihat dalam konteks yang besar. Malaysia sebagai sebuah negara, bukan disegmenkan negeri pembangkang, negeri kerajaan, negeri pembangkang. Tak boleh. Kerajaan Perikatan Nasional nanti harus perbaiki ketidakbetulan terhadap pendekatan ini. Saya nak tambah sikit apa dibangkitkan oleh Beluran. Kita tengok kalau beberapa kawasan yang telah dideklar sebagai kawasan bebas cukai, kawasan bebas cukai, contoh Tioman, Kenyir, kita lihat tak ada sebarang promosi, sebarang peruntukan diberi untuk mengesahkan kawasan bebas cukai itu dapat jadi tarikan pelancong. Jadi minta sambungan apa yang disebut oleh Berulan tadi. Terima kasih. Yalah. InsyaAllah. Yang Berhormat Larut, sebentar ya. Sebelum lagi ada 2 minit. Sebelum saya tangguh mesyuarat pada pukul 1, Yang Berhormat Masjid Tanah sila bangun. Tolong buku peraturan ada kan? Baik, sila dengar ya apa yang saya nak baca ni ya. Dalam apa-apa perbahasan tidak boleh disebut kelakuan, jelas ya, atau sifat-sifat sesiapa ahli-ahli parlimen atau siapa-siapa pegawai kerajaan selain daripada kelakuan dalam menjalankan urusannya sebagai ahli parlimen atau pegawai kerajaan. Sebelum saya
buat ruling. Apa yang dimaksudkan tadi? Saya kalau pada pandangan saya, ia kelakuan menteri. Saya rasa saya nasihatkan, tariklah balik. Adalah menjadi tanggungjawab saya jika melanggar peraturan. Tak jelas atau tidak Yang Berhormat menyebut seseorang menteri menari-menari dan dalam keadaan mabuk, recorded. Saya minta Yang Berhormat Majlis Tanah tarik balik. Terima kasih Tuan Speaker. Tapi saya nak saya faham apa yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Speaker. Cuma saya nak memberitahu kerana ianya ada kena-mengena dengan maksudnya bidang kuasa beliau sebagai menteri. Tapi saya tidak ada masalah untuk menarik balik kerana ianya pun sebenarnya pun telah diketahui umum. Terima kasih. Tahu, walaupun sedemikian peraturan menyebut di dalam Dewan, kelakuan selain daripada tugasnya tidak boleh sebut. Baik, tarik balik ya. Baik. Yang Berhormat, saya rasa kita sambung selepas dalam pukul 2.30. Baik. Sebelum saya menangguh sesi ini dan Yang Berhormat Larut akan menyambung perbahasannya pada 2.30, saya akan menyebut mereka-mereka yang akan berbahas ya. Jadi persiapan selepas 2.30 nanti dengan jelas ya. Selepas Yang Berhormat Larut tamat perbahasannya nanti, berbaki tadi akan diteruskan oleh Yang Berhormat Titiwangsa, pembahas utama 60 minit. Sedemikian selepas itu Yang Berhormat Indra Mahkota, Yang Berhormat Damansara, Yang Berhormat Pendang, Yang Berhormat Subang, Yang Berhormat Tanjung Karang, Yang Berhormat Igan, Yang Berhormat Tasik Gelugu, Yang Berhormat Taiping, Yang Berhormat Tumpat, Yang Berhormat Petaling Jaya, Yang Berhormat Besut, Yang Berhormat Kota Merudu, Yang Berhormat Pengkalan Cepa, Yang Berhormat Ipoh Barat, yang akan diberi masa 19 minit. Dengan sedemikian, waktu telah tepat pukul 1, saya menangguhkan majlis. Jika peraturan, saya layan Yang Berhormat. Bukan penjelasan sikit tentang kenyataan Yang Berhormat. Saya seringkali bawa 18.1. Yang Berhormat, peraturan mana? Nak tanya speaker lah, takkan tak boleh. Awak jangan keras sangat Yang Berhormat. Saya tanya elok-elok ni. Saya bukan tak boleh. 18.1. Saya seringkali bawa 18.1 selepas soalan lisan. Apakah boleh sebut 18.1 pada bila-bila masa saja? Sebab dalam peraturan ni tak sebut bila yang patut disampaikan. Jadi saya ingin bertanya Yang Berhormat, apakah boleh bawa pada bila-bila masa? 18.1 itu Yang Berhormat. Tak boleh cakap tak boleh, kalau boleh cakap boleh. Terima kasih. Bukan gitu Yang Berhormat Arau. Saya pandang Yang Berhormat, saya tak pandang orang lain kira. Apa yang saya nak habaq ni kan, bukan apa yang saya nak habaq ni kan. Melirik cakap utara. Yang Berhormat, apa yang Berhormat bangkitkan tu dalam perkara 18.1, Yang Berhormat Rau, apa yang saya nak katakan di sini, peraturan 18.1 ni pada bila-bila masa Yang Berhormat boleh bangkitkan. Hanya kata putus tu rujuklah 43, 99, 99A, 100. Itu adalah prerogatif speaker. Baik. Dengan sedemikian saya tangguhkan mesyuarat ini kepada jam 2.30 petang nanti.